kita orang duduk dekat kawasan ni, penuh dengan hutan-hutan hijau, kehijauan, dan saya suka dengan kehijauan. Jadi bila duduk kat sini ni, recently 2016 saya memulakan DZ Hanimas Agro. Bermula kecil-kecilan sahaja, bermula dengan cili fertigasi sebanyak 500 pokok di tapak ni lah yang saya mulakan. Dan kebun ni terhasil disebabkan kegagalan saya dalam menghasilkan cili. Dan hari ini saya telah alhamdulillah ada kangkung, bayam, bayam merah, bayam hijau. Saya ada terung, petola, labu air, timun, kacang panjang di sekitar kawasan kediaman saya. Di belakang ni kita ada dalam lebih kurang 20,000 kaki persegi, lebih kurang setengah hektar. Yang belakang ni kita menggunakan sistem sprinkler system untuk sayur-sayuran. Kita menggunakan sistem giliran untuk tanaman. Jadi bermaknanya setiap batas yang ada ni kita akan make sure kita akan membuat tanaman baru. Contohnya kalau dah tanam bayam, kita akan tanam kangkung dan kita akan membuat sistem giliran untuk memastikan kadar production setiap sayuran ni berhasil setiap hari, supaya kita boleh membuat jualan secara harian. Dan kita pun ada alhamdulillah tim yang buat jualan secara harian. Kita pergi ke pasar malam, kita pergi ke pasar tani, kita pergi ke kedai-kedai, dan even kita buat jualan secara online and retail, dan kita through Facebook lah. Bagi saya memandang risiko yang sebenarnya yang besar adalah bagi pekebun adalah untuk menjual barangan dia. Kita hari ini mungkin ramai orang kata risiko nak tanam dengan ulat, dengan pertanian. Tapi cabaran yang lebih besar adalah apabila keluar 200 kilo, di mana kita nak pasarkan. Kebanyakan jualan end produk ni dikuasai oleh warga asing. Bangladesh, Aceh, dan boleh dikira berapa Melayu yang pegang end customer. Dan kalau ikutkan saya punya customer pun kebanyakannya Aceh dan kedai Bangla. Jadi kita yang kena dapatkan kena pandai mencari jalan, mencari peluang kat mana yang kita boleh hasilkan barang kita. Itu cabaran dari segi jualan. Okey. Cabaran daripada segi hidupan liar pun ada juga. Kadang-kadang kita ada monyet, kita ada babi hutan, kita ada kebanyakan ini dua yang besar lah yang mengganggu kita punya ni. Dan malam-malam biasanya akan pagi dia akan kacau. Jadi batas-batas yang kita ada ni dia akan macam dipijak-pijak, dia akan korek dan sebagainya. Dan cabaran yang sampai ke hari ni yang saya masih lagi tengah berusaha untuk menyelesaikan supaya ada continuous supply. Dan antara cabaran lagi yang paling besar adalah in terms of harga. Ada ketika semua orang pun tahu harga sayur ni turun dan naik. Pendapatan sebulan daripada kebun ni mungkin dalam 6 ke 7 ribu sebulan lah in terms of ni. Jika 100% kita berjaya keluarkan. Kos permulaan ni segan sikit nak cakap. Kalau ikutkan bila kita nak sampai ke tahap ni, saya dah spend banyak dekat 50-60 ribu jugalah untuk infrastruktur, untuk piping, untuk water pump, untuk manpower, especially manpower lah. Pengalaman menyeronokkan ni bila hasil kita keluar 100% habis. Terjual bukan terbuang, terjual. Orang akan suka sebab dia tahu kita tanam sendiri. Kita suka. Itu yang saya rasa kepuasan yang saya dapat. Sekarang ni pekerja saya pun tak ramai, 3 orang je, 3 orang yang jaga kebun. Yang selebihnya adalah kita panggil salesman. Yang ini akan ada banyak, tapi dia tak tag dengan saya. Maknanya kita akan ada commission basis. Sebelum PKP kita ada pasar malam sebab kita boleh pergi pasar malam. So memang dah ada dedicated pasar malam. Saya kurang sikit pergi ke kedai. Tapi disebabkan PKP ni alhamdulillah membuka mata semua orang untuk membeli sayur dan harga pun alhamdulillah agak cantik dan supply ke perumahan. Setakat ni tak ada lagi bantuan kerajaan. Semua saya buat pinjaman peribadi lah untuk mengembangkan lagi apa yang ada. Okey, saya adalah seorang accountant. Semua orang tanya, background accountant ni kenapa tiba-tiba minat pula bahagian pertanian?
Saya cek balik kenapa saya minat pertanian. Daripada kecil lagi saya dibesarkan di Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan. Mak ayah saya asal Negeri Sembilan, rantau Negeri Sembilan. Dan saya kecil-kecil selalu ikut je. Atuk ni dia cucuk dia, tapi masa tu kita tak faham apa sebenarnya dia buat. Jadi hati dan jiwa dan raga memang sebenarnya dengan pertanian ni rasa dia seronok sikit lah. Itu yang kita bermula. Kita start tanam dengan teknologi yang ada, fertigasi, sprinkler system. Kenapa kita tak ceburkan diri? Alhamdulillah ada modal sikit dengan saya bekerja daripada ni, dan sekarang ni saya pun masih lagi bekerja. Bagi saya, sayuran ni hanyalah sedikit je yang memberi impact. Impact yang paling besar kalau kita letak kepada manpower, yang dedicated manpower, yang mempunyai pandangan jauh, kita boleh uplift kita punya level yang ada sekarang kepada lebih tinggi lagi. Ini yang saya tengah develop. And Alhamdulillah setakat ni saya ada a few team yang bersama saya. Susah senang, lately daripada PKP ni dan terus. Dan sekarang ni diorang tak ada ni sebab kita tengah scouting ni, pergi cari barang sayur yang ada untuk buat jualan.